Okey, seterusnya kita nak pergi soalan seterusnya. Tentukan arti jadian bagi hujah yang berikut. Jika sebuah poligon mempunyai 6 sisi, maka poligon itu adalah sebuah heksagon. Ini merupakan implikasi. Jadi implikasi, bentuk implikasinya macam ni lah. Awak ingat lagi? Macam ni kita punya implikasi. Jika P maka Q. P tu ialah arti jadian, Q tu ialah akibat yang dia nak. Yang kita nak ialah arti jadian. Ini arti jadian. Ini akibat. Ini akibat. Jadi ini sebagai P. Yang mana P? Selepas jika, sebelum maka, ini sebagai P. Manakala Q selepas maka sampailah akhir ayat itu kita panggil Q. Q. Jadi ini Q lah. Jadi soalan nak anti jadian. Jadi inilah jawapannya. Kita salin balik ayat ini. Anti jadian sebuah poligon mempunyai ada sisi. Dia arti jadian. Okey, ini arti jadian. Boleh faham? Lengkapkan premis dalam hujah berikut. Premis 1 ditinggalkan. Premis 2, M tidak sama dengan 3. Kesimpulan garisan Y sama dengan 3X tambah 7 dan Y sama dengan MX tambah 12 adalah tidak selari. Jadi sebelum apa-apa kita kena pasti hujah kita ni bentuk apa? Bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Kalau bentuk 1 ada perkataan semua. Kalau premis kalau hujah bentuk 2 ada perkataan jika, begitu juga dengan hujah bentuk 3 ada perkataan jika. Satu lagi, okey, premis 1 tidak memberi clue kepada kita. Satu lagi, kalau ada penafian. Kalau ada penafian itu hujah bentuk 3. Mana penafian? Di sini ada penafian, tidak sama dengan 3 itu penafian. Penafian. Begitu juga dengan tidak selari pun penafian. Tidak selari, tidak ada perkataan tidak di sini menunjukkan dia penafian. Jadi ini salah. Hujah bentuk 3. Macam mana hujah bentuk 3? Ingat lagi. Hujah bentuk 3. Macam ni rupanya. Hujah bentuk 3. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, bukan Q adalah benar. Kesimpulan P bukan P adalah benar. Jadi hujah kita hujah 3. Jadi kita kena pasti P dan juga Q. Okey. Kalau hujah 3 ni, premis 2 ni merupakan bukan Q. Jadi ini bukan Q. Ini bukan Q. Jadi Q-nya apa dia? Q kita ialah buang penafian. Jadi M sama dengan 3. Manakala itu kita punya Q macam mana P di sini. Ini P. Ini bukan P. Bukan P. Jadi kita nak P macam mana? Kalau nak P kita kena buang yang ni. Penafian ni kita kena buang. Kita kena buang. Itu yang jadi P. Oh, jadi P. Seterusnya macam mana? Kita tulislah jika garisan P tu, garisan Y sama dengan 3X
tambah 7 dan Y sama dengan MX tambah 12. Selari ya, itu P. Maka M sama dengan 3, itu Q kita. Sama dengan 3. Itu caranya. Jadi daripada penafian Q ni kita dapatkan Q. Jadi M sama 3. Daripada bukan P ni ataupun penafian P ni kita dapatkan P. Jadi kita buang penafian tu, jadilah P. Seterusnya kita masuk dalam ni, jadilah jika P maka Q. Okey, boleh. Okey, seterusnya soalan diberi luas L sebuah segitiga dengan panjang dari bawah masing-masing X cm dan Y cm ialah L sama dengan 1/2 X darab Y. Buat satu kesimpulan bagi sebuah segitiga yang mempunyai panjang dan lebar masing-masing 12 dan 15 cm. Jadi apa yang kita perlu tengok adalah di sini ya. Ni di sini. Ini dia bagi rumus. Jadi akhirnya mesti dapat nilai. Ini umum umum kepada khusus. Umum kepada khusus dipanggil didaksi ya, kesimpulan secara didaksi. Jadi macam mana caranya? Kita ganti ya X dan Y ni dengan 12 dan 15. Jadi kita akan dapat L sama dengan 1/2 12 darab 15. Jadi kita akan dapat, kita kira kalkulator, dapat 90. Itulah kesimpulan bagi sebuah segitiga yang mempunyai panjang dan lebar masing-masing 12 dan 15. Okey. Ini kesimpulan secara didaksi daripada umum kepada khusus. Umum ni bentuk umum, persamaan kepada satu nilai. Okey. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Premis 1, jika S unit T sama dengan S, maka T subset bagi set S. Premis 2 ditinggalkan kosong, kesimpulan T subset bagi set S. Okey, jadi ini merupakan hujah bentuk apa? Ya, tentu bukan hujah bentuk 1 sebab ni perkataan jika di sini. Jadi sama ada hujah bentuk 2 ataupun hujah bentuk 3. Hujah bentuk 3 mesti ada penafian. Ni ada penafian tak? Tak ada. Oleh sebab itu ini merupakan hujah bentuk 2. Kerana hujah bentuk 2. Ingat lagi. Ya, ni dia rupanya. Ni rupanya macam ni. Hujah bentuk 2 premis 1, jika P maka Q. Maknanya sini P lah. Manakala yang ni Q. Yang ni Q. Okey. Okey, seterusnya premis 2, P adalah benar. Kesimpulan Q adalah benar. Ni Q kan? Ni Q. Jadi kita nak P di sini. P mana? P yang ni lah. Kita dah kena pasti di premis 1 inilah P kita. Jadi inilah jawapan kita. Kita tulis balik dekat sini. Ini adalah P. Kan? Senang saja. Hujah bentuk 2. Okey, seterusnya diberi bahawa sudut pendalaman sebuah poligon sekata dengan n sisi adalah. Okey, ini diberi rumusnya. Lepas tu buatkan satu kesimpulan secara didaksi tentang saiz sudut pendalaman sebuah heptagon. Jadi kesimpulan secara didaksi, ini dia bagi secara umum lah ni. Premis umum, ada formula ni maknanya umum lah. Jadi dia nak kesimpulan secara khusus apa dia? N sama dengan apa? Untuk heptagon.
Berapa sisi heptagon? 7. 7 heptagon ni. Jadi kita kena ganti N ni dengan 7. Kena ganti dengan 7. Jadi macam mana bersamaan kita jadi? Sama kita jadi macam ni. Jadi dah macam ni sama kita. Jadi berapa nilainya? Nilainya kita kira kalkulator dapat yang ni sama dengan 128.57. Dapat satu nilai. Dia bagi soalan bagi formula, jawapan akan bagi satu nilai untuk kesimpulan. Okey. Seterusnya tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. K talak 4 lebih besar daripada 0 jika dan hanya jika K lebih besar daripada 4. Ini pernyataan berbentuk implikasi macam mana rupanya? P, ingat lagi tak? P jika dan hanya jika Q. Ni untuk ni. Jadi yang depan ni sebagai P, yang belakang ni sebagai Q. Jadi implikasi apa? Jika kita lah 4 besar pada sifar, maka K besar pada 4. Kan? Satu lagi, terbalikkan dia. Jika K besar pada 4, maka K tolak 4 besar daripada sifar. Itu saja. Senang tak? Senang saja. Okey, buat satu kesimpulan umum secara aruhan ataupun secara induksi ya. Untuk urutan nombor 5, 8, 9, 14 yang mengikut pola berikut. Ni jujukan nombor lah yang maksudnya. Bagi nilai ataupun nilai di akhirnya kita akan dapat satu formula. Satu formula. Jadi daripada kes-kes khusus kita nak buat secara umum. Umum ni formula lah. Jadi 3 kekal 3 juga. Kurungan juga. Kurungan juga. Tambah juga 2 juga. Okey, jadi yang berubah ni kita ganti dengan N. Seterusnya kita kena nyatakanlah N tu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh pergi sampai berapa? Tak putus sampai 4. Tak berhenti sampai 4. Okey. Ini saja daripada nilai-nilai tu dapat satu formula. Ini kesimpulan secara induksi ataupun aruhan. Ini contoh soalan buat kesimpulan secara induksi. Okey.